Assalamualaikum. Okey, kali ini kita nak mereview manga One Piece chapter 1059. Pada chapter kali ini kita akan mengetahui beberapa perkara yang baru, terutamanya tentang pergerakan dari Blackbeard, Masha di Teach ataupun juga dikenali sebagai Kurohige. Jadi kita nak tahulah apakah pergerakan yang selama ini kita nantikan dari seorang Yonko ini semasa peperangan di Wano sedang berlaku. Dulu ada sesekali tu Masha di Teach dia pernah cakap lah yang dia kata sebelum Marine dapatkannya, dia perlu dapatkannya. Jadi dah terjawab lah pada chapter kali ini apakah yang Masha di Teach nak sangat sehinggakan dia tak mau Marine ambil benda tu. Jadi saya pun tak sabar nak menceritakan dengan lebih mendalam apakah isi kandungan penuh pada chapter kali ini. Jadi jom teruskan dengan manga One Piece chapter 1059. Judul untuk chapter kali ini telah diberi judul The Incident of Captain Kobe. Jadi chapter ini akan berkaitan dengan Kobe lah. Dan kalau kita ingat, jika ia berkaitan dengan Captain Kobe, jadi tentunya chapter kali ini juga akan berkaitan dengan buah Hancock. Sebab sebelum ni kita dah tahulah yang Captain Kobe dengan marine-marine yang dia bawa, mereka telah kepung Pulau Buah Hancock untuk menahan Buah Hancock lah. Jadi kita akan tahulah apa yang telah terjadi di pulau itu semasa Perang Wano sedang berlangsung. Tirai pada chapter kali ini telah dibuka dengan Shanks dan krunya yang telah menghantar Marco ke Pulau Sphinx, pulau kelahiran Whitebird lah. Jadi sebelum Marco dia nak pergi ke pulau tu, dia nak terbang ke pulau tu, Shanks dia ada bergurau lah dengan Marco yang dia kata dekat Marco, kau nak join tak kru ni untuk meneruskan pelayaran yang seterusnya? Tapi Marco dia kata yang dia dah tak minat nak jadi lanun, dia tak minat untuk berada dalam kumpulan lanun yang hebat seperti Akagami Shanks lagi, kerana hati Marco hanya ada pada sebuah lanun iaitu Whitebird Pirates lah. Selepas tu kita dapat lihat lah yang Marco telah terbang ke Pulau Sphinx dan dibabai lah oleh kru Shanks. Lalu kita juga telah melihat flashback Yamato, yang mana flashback Yamato ni berlaku selepas perlawanan Yamato Momonosuke, Red Scabbers dengan Ryokugyu lah. Jadi selepas daripada perlawanan tu, Yamato dia ada berjumpa lah dengan Luffy dan dia ada cerita lah sebab apa dia tak mau ikut Luffy berlayar selepas tu. Yamato katalah kat Luffy, tadi kau dapat lihat kan yang ada seorang marine iaitu Ryokugyu telah datang ke Wano untuk memberikan ancaman lah. Jadi disebabkan perkara seperti ini, aku yakin yang selepas ini mungkin akan ada beberapa ancaman lagi yang akan datang ke Wano. Jadi aku berasa masih ingin tinggal di Wano kerana ingin melindungi Wano ini, kerana tentunya akan ada beberapa ancaman lagi yang akan datang selepas ini kerana kita tidak tahu. Sekarang Marine datang, mungkin selepas ini ada beberapa lagi ancaman seperti lanun-lanun yang lain yang akan datang ke negeri Wano ini, terutamanya setelah ketiadaan Kaido. Jadi inilah antara beberapa sebab kenapa Yamato tak mau tinggalkan Wano, kerana terutamanya dia nak lindungi Wano lah. Sebelum ni kita dah tahu yang dia nak tinggal kat Wano sebab dia nak tahu banyak lagi dekat Wano. Tapi sekarang ni kita dah tahu dengan sebab yang kedua, dia nak lindungi Wano. Lalu dekat situ kita dapat lihat lah yang ada beberapa perbualan antara Zoro dengan Yamato, yang Zoro kata jangan kacau Momonosuke lah, macam-macam tu. Dan pada waktu tu juga kita dapat tahu lah yang Sanji sedih lah sebab Yamato nak tinggal kat Wano. Sanji kan dia suka perempuan kan, tambah Yamato ni pula jenis yang suka mandi dengan lelaki pula, lagi syok lah Sanji. Tapi sayangnya Yamato tidak join dan perkara ini agak menyedihkan lah untuk Sanji. Lalu semasa Luffy dan Yamato sedang berbual, kita dapat lihat lah Marco yang terbang dan dia berada lah di atas Luffy pada ketika itu. Dan selepas tu kita dapat lihat lah flashback Marineford dulu, yang mana Marco dia ada suruh lah Jinbe bawa lari Luffy untuk menyelamatkan Luffy. Dan disebabkan keadaan seperti itu, Luffy mengucapkan terima kasih lah kepada Marco kerana dia telah banyak membantu untuk menyelamatkan abang dia iaitu Ace. Dan Marco pun ada katalah yang Ace tentunya akan bangga dengan apa pencapaian yang telah Luffy dapat sekarang ini kerana Luffy sudah menjadi seorang Yonko. Dan kita dapat lihat yang Marco telah meninggalkan negeri Wano sambil dia telah meninggalkan satu mesej, satu pesanan kepada Luffy. Mulai sekarang ini adalah era untuk kamu Luffy. Dan Luffy pun menjawablah, sudah tentu aku akan melakukannya. Kita telah berpindah ke babak seterusnya di Amazon Lily. Dekat situ kita dapat lihat lah yang keadaan pulau di Amazon Lily tu ada beberapa kehancuran lah yang telah berlaku, seolah-olah ada satu peperangan besar yang telah berlaku sebelum ini. Jadi selepas itu kita telah ditunjukkan dengan satu flashback di mana
saat Kobe dan pihak Marine sedang mengepung pulau tersebut. Dalam pengepungan tersebut, kita dapat lihatlah yang pihak Marine telah mengarahkan pasifista yang baru untuk menyerang buah Hancock dan yang lain-lain. Dan pasifista yang baru ni, kalau korang nak tahu, dia tak sama macam pasifista yang dulu. Kalau pasifista dulu kan nampak macam kumar aja semua kan. Tapi yang baru ni dia nampak macam budak. Dan dia ada sayap lah kat belakang tu. Dan pasifista ni juga telah melepaskan satu serangan yang samalah seperti kumar yang dulu, iaitu menggunakan serangan laser. Dan semasa peperangan antara Marine dan buah Hancock sedang berlaku, tiba-tiba pada saat itu kita telah melihat yang telah muncul sebuah kapal lanun yang sangat luar biasa, iaitu Blackbeard. Blackbeard kan dia ada buah gura-gura Numi, jadi dia gunakan buah itu untuk melakukan gegaran yang begitu besar sehingga kan dapat memberikan laluan untuk mereka ke Amazon Lily. Dan Blackbeard berkata, "Aku di sini untuk kau, buah Hancock ataupun permaisuri lanun. Tidak mungkin aku akan membiarkan kau jatuh di tangan Marine." Dan pada waktu itu juga Katerina Devon berkatalah yang Hancock mempunyai wajah yang cantik. Jadi disebabkan keadaan itu, dia mahukan kepala Hancock supaya dapat dijadikan harta miliknya. Dan Teach pun dia katalah yang Katerina Devon ni nak buat apa saja boleh je dekat Hancock tu. Tapi dengan syarat Blackbeard dia nak buah Devil Fruit milik Hancock, kuasa dari Hancock tu lah. Tapi Vasco pula dia kata lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan membawa Hancock bersama mereka. Kemunculan Blackbeard Pirates, pihak Marine dia tak boleh serang Blackbeard Pirates macam tu je lah, sebab dia masih belum dapat arahan dari pihak atasan. Jadi dia kena tunggu dulu arahan tu baru dia boleh serang pihak Marine. Jadi Kobe pun dia ada pelawar lah dekat buah Hancock yang dia kata, "Hancock, kau lebih baik ikut kami pergi ke pihak Marine sebelum kami melakukan kekerasan terhadap kau." Tapi buah Hancock dia tak kisah langsung dengan pihak Blackbeard ke pihak mereka. Dia terus menuju ke mereka semua untuk melakukan serangan. Kerana dia berkata yang dia tidak akan tunduk kepada sesiapa pun yang berada di sekitar sini. Kemudian orang bawahan Teach memintalah bantuan Teach untuk mengalahkan pasifista yang baru tu, sebab mereka kata disebabkan pasifista yang baru tu mereka tak boleh melakukan serangan. Dan tiba-tiba kanak-kanak ataupun pasifista yang baru itu telah berada di hadapan Teach dan cuba menggunakan pedangnya untuk menyerang Teach. Dan kesan dari serangan itu telah menyebabkan sebuah gunung yang berada berhampiran di situ telah terbahagi kepada dua bahagian. Dan kemudian kita melihat pasifista menyerang Teach sekali lagi, tetapi Teach telah menghentikan serangan pedang pasifista itu dengan pedangnya sambil lengan dia bersalut dengan haki. Dan Teach telah menggunakan kemampuannya untuk menyerap semua yang ada di sekeliling itu dan dia berkata, "Black Hole." Lalu tiba-tiba kita dapat melihat yang buah Hancock telah menggunakan serangan Slave Arrow untuk mengubah semua musuh yang berdekatan dengannya menjadi batu, termasuklah Helmeppo dan Yamakaji. Jadi apabila buah Hancock telah melakukan perkara seperti itu, ramailah Marine yang menjadi batu. Kobe dia mengambil keputusanlah untuk semua pasifista ini berhenti melakukan serangan. Kerana kalau pasifista ini teruskan serangan, pihak Marine yang telah menjadi batu itu akan terkenalah serangan dari pasifista dan akan terus mati. Disebabkan keadaan itu, buah Hancock teruskan serangannya dengan perfume Fillmore, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menghalang serangan dari buah Hancock. Rupa-rupanya kita dapat lihat yang serangan itu telah dihalang oleh Marshal D. Teach, di mana Teach telah mencekik ataupun memegang leher buah Hancock. Dan Teach juga telah menggunakanlah kuasa Yami Yami no Mi dia supaya buah Hancock tak boleh lagi nak menggunakan kemampuan dari Devil Fruit-nya. Lalu kita dapat lihat dua bounty dari mereka berdua, iaitu bounty terbaru dari permaisuri lanun buah Hancock ataupun bekas Shichibukai telah diberi bounty sebanyak 1.659 bilion berry. Dan untuk Teach sama juga, X kepada Shichibukai, Yonko yang sekarang, sambil bounty yang diberikan kepadanya sebanyak 3.996 bilion berry. Jadi bounty yang diberikan kepada Teach ni cukup tinggilah dan tak jauh beza pun dengan Shanks. Dalam masa yang sama kita juga dapat lihatlah yang efek dari serangan dari buah Hancock yang mengubahkan keadaan sekeliling menjadi batu. Rupa-rupanya Katerina Devon dan Vasco Shots, orang bawahan dari Teach juga, bukan orang bawahan lah, komander Blackbeard Pirate juga menjadi batu disebabkan serangan buah Hancock. Jadi disebabkan keadaan seperti itu, Teach memberitahu Hancock bahawa dia telah menunggu dengan sabar
untuk mendapatkan kekuatan Hancock ni. Tapi Hancock memberitahu Teach bahawa kuasa yang dibina atas kecantikannya yang tersendiri. Jika Teach membunuh Hancock, automatiklah orang-orang yang telah jadi batu ni mereka tidak dapat ditukarkan lagi, kerana efek ataupun kesan batu tu hanya dapat dibaiki semula, hanya dapat dipulih semula oleh buah Hancock sahaja. Jadi Teach dia tak boleh bunuh buah Hancock lah untuk sementara ini. Lalu Kobe mengatakan bahawa Hancock adalah masalah yang lebih besar dari apa yang dia jangkakan. Teach berkata, situasi ini kelihatan seperti tidak akan ke mana. Kobe, kau telah membantu aku dalam insiden kejadian pelabuhan berbatu. Terima kasih kepada kau kerana dapat mengalahkan Wang Zi dan menjadi bos kepada Lanun. Teach berkata lagi, adakah kau benar-benar fikir jika aku melepaskan buah Hancock, dia akan menukarkan semua kembali seperti biasa? Kau jangan tertipu, Kobe. Lalu Kobe menjawab, jika Hancock tidak melakukan perkara itu, jadi ia akan menjadi masalah yang cukup besar lah. Lalu Hancock pun menjawablah, baik-baik, aku akan melakukannya dengan syarat kamu semua kena tinggalkan pulau ini. Lalu kita dapat lihat lagi yang Teach telah memicit dengan lebih kuat leher Hancock dan dia berkata, itu adalah satu pembohongan. Kalau aku buat perkara seperti itu akan menjadi kesempatan untuk kau mengubah kami semua menjadi batu. Sejujurnya, aku rasa tidak mungkin seseorang lelaki tidak boleh terpengaruh dengan kuasa kau. Jadi aku rasa lebih baik aku bunuh kau, buah Hancock. Lalu Kobe pun berkatalah, jangan buat. Jumlah orang yang akan mati terlalu banyak. Lalu tiba-tiba kita dapat melihat seseorang yang sangat luar biasa dengan haki yang sangat tinggi telah pun muncul, iaitu Rayleigh, dan dia telah berkata, aku telah menjangkakan perkara ini, pihak Marine, tetapi ini malah lebih luar biasa. Maaf buah Hancock kerana aku lambat. Dan Rayleigh juga telah menghalalkan pedangnya kepada Blackbeard dan dia berkata, hei kau Blackbeard, aku tidak begitu matang untuk mengatakannya, tetapi aku tidak sukakan kau, Kurohige. Rayleigh berkata lagi, Hancock, kembalikan semua orang kepada normal, aku akan menjadi saksi dekat sini, tapi dengan syarat kamu semua pihak Marine, Blackbeard Pirate kena tinggalkan pulau ini. Lalu babak telah kembali semula ke Amazon Lily pada masa kini. Kita dapat melihat bahawa Rayleigh tidak tiba di pulau itu seorang diri, tetapi Shakey juga bersama dengannya. Dan kita dapat menemuilah identiti sebenar dari Shakey, puteri dari dua generasi yang lalu, ataupun mudah ceritanya dia bekas Kapten Kuja Pirates lah, macam tu. Dan Rayleigh pun berkatalah tentang apa yang telah terjadi pada sebelum ini. Sejujurnya aku mengatakan itu sangat menguntungkan akulah, sebab sekarang aku sudah tua dan aku yakin apabila aku bertarung dengan si Kurohige ataupun Teach itu, aku rasa tentunya aku akan kalah kerana dengan kudrat yang ada pada diriku sudah tidak banyak lagi. Lalu Rayleigh pun bercakap lagi berkenaan tentang Seraphim ataupun Pacifista yang baru, yang dia katakan yang Pacifista yang baru ini ataupun Seraphim ini adalah pengganti yang sesuai lah untuk generasi si Chibukai yang seterusnya, kerana mereka juga mempunyai kekuatan yang tidak kalah hebatnya. Pada panel yang terakhir kita dapat melihat pihak Marine telah melaporkan apa yang telah terjadi di Amazon Lily sebelum ni kepada pihak atasan Marine lah. Dan dekat situ kita dapat mengetahui satu perkara tentang Captain Kobe, yang mana dikatakan Captain Kobe telah diculik. Jadi itulah beberapa alur cerita yang dapat saya sampaikan berkenaan Chapter 1059. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.